Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, kita masuk bab baru iaitu matematik pengguna and insurance. Okey, so bab ni dia nak mendedahkan pada kita tentang risiko dan insurans sebagai perlindungan kewangan yang penting bagi setiap individu. Katalah dia kata penting dan dia nak kita tahu sedikit sebanyak lah apakah macam nak kira insurans yang mudah-mudah lah, bukannya yang complicated sangat. Okey, dalam insurans ni kita ada pemegang polisi dengan syarikat insurans. Kalau kita beli sesuatu insurans, kita adalah pemegang polisi itu dan syarikat itu kita akan membayar premium. Maksud pemegang polisi akan membayar premium dekat syarikat tu. Maksudnya membayar premium. So apa yang syarikat bagi bila kita bayar premium kat dia? So dia akan bagi kat kita membayar pampasan. Membayar pampasan. Pampasan lah bagi kerugian lah, tengok package insurans kita lah ambil apa. Dia ada gunakan prinsip indemnity. Prinsip indemnity ni adalah dia akan bayar, dia kalau kita rugi banyak tu dia akan bayar banyak tu, dia tak akan bayar lebih kan. So pulihkan kedudukan kewangan sebelum berlakunya kerugian. Prinsip utama dalam sistem insurans adalah untuk dia akan pulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi itu kepada keadaan sebelum berlakunya kerugian. Maksudnya dia tak bagi lebih lah kan. Okey, tu prinsip indemnity tu. Okay. So kita ada dalam ni kita ada 3 jenis insurans yang dibincangkan. Pertama sekali adalah insurans hayat. Insurans hayat ni kalau ada berlaku kematian lah. Bila ada berlaku kematian, dia akan polisi kan, pemegang polisi akan mendapat manfaat kewangan lah untuk yang keluarga yang dia tinggalkan kan. So kalau seseorang dalam keluarga tu, contohnya ayah dia tu meninggal, ayah dia beli insurans, nanti keluarga dia akan dapat manfaat lah pada duit tu kan, untuk hidup sekurang-kurangnya. Okey, dan keduanya adalah insurans. Okey, ada 3 tadi. Insurans hayat ada 3 tu, kematian. Adapun hilang upaya, pemegang polisi tu tak mati tapi dia hilang upaya, dia pun dapat juga macam kecacatan akibat kemalangan ke, dia dapat juga insurans tu. Dan juga penyakit kritikal lah. So insurans am. Tapi penyakit kritikal ni kalau dah sakit tak dapat dia sebelum penyakit tu kita ambil insurans, lepas tu kita sakit tu dapat. Tapi kalau dah sakit kita ambil insurans tak dapat. Okey. So yang seterusnya adalah insurans am. Insurans am ni perlindungan daripada kerugian atau kerosakan harta benda. So ada kat sini ada 5 jenis, iaitu insurans motor, insurans kebakaran, insurans perubatan atau kesihatan, insurans kemalangan diri dan insurans perjalanan. Okey, satu lagi jenis adalah insurans kelompok. Insurans kelompok ni contohnya yang dibeli oleh organisasi lah. Macam sekolah ni, awak ni ada perlindungan kewangan jugalah. Kalau KPM ni dia ada sistem takaful lah. Takaful dan perlindungan kewangan dari segi kematian, lumpuh, kecacatan, mengikut had ada polisi tertentulah kan. Okay. So dalam ni dia bincangkan sebelum tu kita tengok dulu latihan kendiri 3.1a, nak bincang sikit. Berdasarkan situasi di bawah, jawab soalan berikut. Encik Daud membeli satu polisi insurans untuk dirinya dan dia terlibat dengan kemalangan daripada syarikat insurans bersatu
berjumlah RM300,000 dan bayaran bulanan adalah RM100. So, siapa syarikat insurans dan pemegang polisi? Okay, syarikat insurans ni dia refer kepada nama tu lah, syarikat insurans bersatu. So, ni jawapan dia. Pemegang polisi siapa? Pemegang polisi adalah Encik Daud. Pemegang polisi adalah Encik Daud. Berapakah had perlindungan? Had perlindungan yang maksimum adalah RM300,000. So, jawapan dia. Berapakah nilai premium bulanan? Yang bayar bulan-bulan berapa? RM100. Nyatakan risiko yang diinsurankan adalah dia beli apa? Kemalangan kan. So, kemalangan diri. Itu je lah nak ajar awak sikit je. Okay. Next, nombor 2 tu. Pada satu hari, kereta Melissa telah melanggar sebuah kereta lain dalam satu kemalangan dan dia didapati bersalah. Akibat kemalangan itu, kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan teruk dan pemandu kereta yang dilanggar Melissa mengalami kecederaan patah kaki. Melissa ingin membuat tuntutan kerosakan bagi kedua-dua buah kereta serta kos rawatan kecederaan pemandu tersebut. Berdasarkan senario di atas, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat oleh Melissa kepada syarikat insurannya jika dia menginsurans keretanya di bawah polisi pihak ketiga. So, pihak ketiga ni, dia akan bayar orang yang dilanggar saja. So, kalau kereta Melissa sendiri ni, dia tak bayar. Dia bayar dekat yang dilanggar saja. Kita tengok jadual ni. Ada jadual dia bagi. Tengok jadual ni. Okay, bila dia ambil insurans yang pihak ketiga ni, kalau liability ketiga ambil cedera dan kematian. Kalau pihak ketiga tu cedera atau berlaku kematian, ya, dapat pihak ketiga tu. Pihak ketiga tu yang orang yang dilanggar lah. Kerugian kata harta benda yang dialami oleh pihak ketiga. Kereta dia rosak kan. So, dibayar. Tapi kalau diri dia sendiri, kenderaan sendiri, tidak bayar. Kenderaan sendiri dan yang sengajakan atau kecurangan tidak, kemalangan pun tidak. So, untuk sendiri semua tidak. Kalau dia ambil insurans pihak ketiga ni lah. Tapi untuk yang dilanggar semua ya. So, jawapan kita macam mana nak tulis? Nyatakan tuntutan, dia ambil polisi pihak ketiga lah. So, kita boleh kata kos rawatan, kerugian, teralih pula, sorry. Okay, ni kos rawatan, lepas tu kos kerosakan kereta, bukan kos lah, kerosakan kereta yang dialami oleh pihak ketiga sahaja. Sebab dia ambil polisi pihak ketiga. Okey, kita tengok pula contoh yang ni, kadar dan premium insurance. Okey, contoh jada di bawah menunjukkan harga premium bagi sebuah insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans PQ Berhad ke negara-negara Asia dan Eropah. Okey, insurans perjalanan ni travel insurance. Kalau pergi negara mana-mana luar Malaysia lah, dinasihatkan untuk ambil lah insurans ni. Sebab kalau awak admitted dalam hospital kat sana, kena bayar banyak kan. Kalau tak ada insurans, habis banyaklah duit, awak kena bayar sendiri kan. Kalau tak ada masalah, tak ada kecederaan ke, kemalangan ke, tak apa, tak kisah kan. Okay, so dia harga insurans ni bergantung kepada benda-benda ni. Bilangan hari, berapa hari nak pergi, nak pergi negara mana, Asia ke, Eropah ke, nak pergi sendiri ke dengan pasangan ataupun dengan keluarga. So ada banyak faktor lah. Okay, kalau macam soalan A tu, apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu? Kalau tengok 1 hingga 5 hari, Asia RM39, Eropah RM53.
So kalau dia travel seorang kan, kalau dia dengan pasangan dia, Asia je, negara-negara di Asia 69, negara di Eropah 98. Kalau dia travel satu keluarga 5 hari, Asia 87 seorang, Eropah 133. So apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu? So faktor dia apa? Bilangan hari, perjalanan, bukan perjalanan, bilangan orang. Yang tadi tu bilangan hari berapa hari kan, ni bilangan orang. Satu lagi negara kan, tempat ataupun destinasi. Dia nak pergi Asia ke nak pergi Eropah. Kat sini Eropah lagi mahal lah kan. Okey, so 3 benda itulah faktor yang mempengaruhi. Okey, B. Mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan semakin tinggi harga premium? Yang ni kena kira logik lah. Bila dia tempoh perjalanan dia lama kan, contoh tadi kan 1 hingga 5 hari RM39, 6 hingga 10 RM58 kan. Makin lama perjalanan makin mahal. Sebab apa? Dia risiko lah. Kebarangkalian dalam tempoh perjalanan tu, bila tempoh panjang, risiko lagi tinggi lah. Macam awak duduk kat negara tu 3 hari kan, tak ada apa-apa. Tapi kalau duduk lama sikit, mungkin ada apa-apa kan. So sebab tu lah harga premium tinggi lah. Okey, yang C. Pekerjaan Syahir sebagai seorang jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam tempoh setahun. So dia cerita kat sini, dalam tempoh setahun tu dia kena pergi banyak negara Eropah. Dia akan mengunjungi sebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Salah satu negara tu dia akan duduk 12 hingga 15 hari. Insurans yang mana patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan pekerjaannya? Okey, kalau awak tengok kat sini, dia lagi negara Eropah kan. Ni Eropah, lagi seorang kan. So dia kalau satu negara Eropah RM53. Kalau lagi 5 hari. Tapi nak pergi 9 hingga 18 hari kan. So satu negara Eropah RM127. Nak pergi negara lain lagi RM127 darab 2. Nak pergi 3 negara RM127 darab 3. Banyak kan. So baiklah dia ambil 280 tahunan. Maksudnya dia bayar sekali setahun je, dia boleh pergi banyak negara. Okey. Insurans mana yang patut dibeli? Premium tahunan lah. Sebab jimat lah, dia beli sekali dapat pergi banyak negara. Okey, kita tengok pula bagaimana untuk mengira premium bagi insurans hayat. Okey, bagi insurans hayat, nilai premium yang dibayar bergantung kepada nilai muka yang dipilih. Apa maksud nilai muka yang dipilih ni? Okey, nilai muka yang dipilih ni maksudnya bila berlakunya kematian atau kecacatan kekal, jumlah nilai muka itulah yang akan diberi kepada waris ataupun pemegang insurans itulah, pemegang polisi kalau dia cacat. Okey. So maksud nilai muka ni lah yang akan diberi kepada waris ataupun pemegang polisi jika berlakunya kematian ataupun kecacatan. Okey. So bergantung pada nilai muka tu, umur lagi muda, lagi tua ke, jantina, perempuan ke lelaki, ataupun merokok ataupun tidak. Merokok ni dapat sikit lah kan. Pengiraan premium ini merujuk kepada jadual macam ni. Jadual yang petak kuning. Nanti kita akan buatlah satu. Okay, next. Okay, kita tengok contoh. Jadual kadar premium tahunan bagi setiap 1,000 nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat XYZ adalah seperti berikut. Okay. So, umur 35 hingga 40. So, kalau bukan merokok, RM2.12 lah. Untuk umur 35 tahun. Kalau perokok tu RM2.72. Nampak tak perokok tu insurans dia, perokok tu
premium dia, kadar bayaran dia tinggi lah pokok tu. Yang belah perempuan pun kalau dia pokok, kadar premium dia tinggi. Kadar premium tu bukannya dia dapat duit banyak tapi dia kena bayar bulan-bulan tu banyak. Kenapa So dia tanya, mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Sebab apa kita berjawab? Kerana jangka hayat orang ni semakin pendek dengan penambahan umur. Kadang kan average manusia mati contoh 70 tahun kan. So dia beli insurans tu harga masa dia umur 35 tahun. 35 hingga 70 ni dah sikit kan berbanding dengan orang yang beli insurans umur 20 tahun. Ni lagi panjang lah jangka hayat dia. Tu maksud dia. So kita jawab macam mana? Kerana setiap orang semakin pendek usianya dengan bukan semakin pendek usianya, semakin pendek jangka hayatnya dengan penambahan umur. So bila kita umur lagi lanjut, kita menghampiri kematian lebih daripada orang yang masih muda kan. Maksudnya macam itulah dari segi biasanya. Kita tolak lah kalau kematian tiba-tiba tak kira lah kan. Okey, mengapakah kadar premium semakin tinggi bagi seorang pokok? So kerana pokok terdedah dengan penyakit. Pokok ni dia terdedah dengan risiko penyakit lebih tinggi berbanding orang yang tidak merokok. So dia ada penyakit-penyakit lain boleh menyumbang kan. Okey, sebab tu premium dia tinggi. Okey, berdasarkan jadual tersebut, hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut. Encik Guan ingin membeli polisi insurans tersebut bernilai RM100,000. Dia berumur 39 tahun dan seorang yang sihat dan tidak merokok. Okey, so awak kena tengok umur 39 tahun. Lelaki, Encik Guan lelaki dan tidak merokok. So 2.49 kadar premium dia. Okey, macam mana nak kira? Dia nak kira apa? Premium tahunan kan. So umur kita macam tadi lah. Premium tahunan adalah nilai muka bahagi RMX nilai muka darab dengan kadar premium kan. Okey, kita masuk rumus. So macam mana? Okey. So B1. B1. Dia nak hitung premium tahunan. So awak ambil lah dia punya ni tadi 100,000 kan policy insurance kan. So nilai muka ni nilai muka ni 100,000 lah. So 100,000. Okey, and then awak bahagi dengan apa? X nilai muka RMX kat bawah ni adalah sebab ni. Setiap RMX nilai muka ni. So 1,000 kat bawah. So darab dengan premium tadi 2. Kita punya ni tadi. Ni kadar premium ni. Kadar premium kita 2.49. So kalau kira awak dapatlah RM ni semua RM tak tulis je. RM RM249. Okey. Itu untuk B1. B2. Puan Syafua berumur 36 tahun dan dia seorang sihat dan tidak merokok. Okay, 36 tahun. Dia perempuan, dia tidak merokok.
Lepas tu ingin membeli polisi insurans tersebut menilai RM250,000 dan menambah polisi penyakit kritikal. Syarikat menyawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberi perlindungan sebanyak 30% daripada nilai asas muka dan kadar premium bagi setiap 1,000 adalah 1.77 mengikut umur dan status kesihatan Puan Syapua. Okey, so dia kata 30% muka asas. So kita cari dulu 30% kali nilai muka kita ni 250,000, kita akan dapat 75,000. Kemudian kita premium tahunan kita, macam kita buat kat Encik Guan tadi, kita ambil 250,000 bahagi 1,000. Okey, kita darab dengan tadi tu, bukan pokok tu, RM1.50. Okey, yang ni adalah perlindungan insurans yang biasalah dia ambil. Kemudian dia menambah polisi tu, dia kata dia tambah kepada apa? Okey, dia tambah polisi tu 75,000 tadi dia tambah. So 75,000 awak bahagi dengan 1,000 darab 1.77 lah kadar dia. So awak kalkulator dan dapatlah ni 375 tambah 132.75 dan awak dapatlah harga dia, iaitu 507.75. Cikgu pakai formula ni petak kuning ni. Okey, kita tengok kiraan yang lain pula. Okey, yang ni adalah tarif motor. Tarif motor tu bukan motor car lah, motor kereta lah maksudnya. Okey, dia bagi kapasiti enjin tidak melebihi cc yang belah kanan sekali ni. Lepas tu dia ada Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Okey, dia ada polisi komprehensif dengan polisi pihak ketiga. Kalau perasan, komprehensif ni dia mahal sikit pada polisi pihak ketiga. Macam tadi juga, kalau awak ambil polisi pihak ketiga je, kalau orang yang awak langgar tu, dia dapat insurans, dia dapat duit, tapi awak yang melanggar tak akan dapat. Tapi kalau ambil polisi komprehensif, awak yang langgar dapat, yang kena langgar pun dapat. So kalau misalnya orang ambil polisi pihak ketiga ni, bila kita dah lama-lama sikit kan, so dia ada dua lah, Sabah dan Sarawak dengan Semenanjung. Okey, bagi merumus dia, bagi Semenanjung, kadar yang 1,000 yang pertama tambah 26 bagi setiap 1,000 yang selepas tu. Sabah Sarawak pula dia tambah RM20 30%. Murah sikit dekat Sabah Sarawak. Okey, murah banyak kan. Okey, so contoh Encik Ramli mempunyai sebuah kereta Proton Exora untuk digunakan di Semenanjung Malaysia. Maklumat kereta itu sudah seperti berikut: jumlah yang ingin diinsurансkan, umur kenderaan, kapasiti enjin dengan NCD. So kalau awak tertanya-tanya NCD tu apa, NCD tu dia akan bagi dekat kereta awak kalau kereta awak ni tidak pernah dibuat tuntutan. Maksudnya tak ada buat kemalangan, tak ada terlibat kemalangan ke apa. So NCD ni dia akan dia akan banyak dapat kalau awak tak terlibat kemalangan lah. Maknanya awak tak guna insurans yang awak bayar tu kan. Dia dapat NCD tu. So NCD ni pun bergantung kepada jenis kereta juga dan berapa tahun awak pakai kereta tu. So kat sini 25% lah. NCD ni dalam bahasa Melayunya diskaun tanpa tuntutan. Dia bagi diskaun sikit. So hitung premium kasar bagi kereta Encik Ramli untuk polisi komprehensif, polisi pihak ketiga, kebakaran dan kecurian, dan polisi pihak ketiga. So dia nak semua Dia nak komprehensif, dia nak pihak ketiga, dan dia nak kebakaran. Okay, so kita tengok satu cara nak buat dia. Okay, kalau yang pertama ni untuk polisi
komprehensif. Okey. So 1000 yang pertama dia pakai Azora 1.6. Kita tengok Azora 1.6. Kita highlight sikit. 1.6 tu maksudnya kat sini lah. Sebab dia lebih ada 0.1 1000 per atas kan. Okay, 1.6 tu 1000. 1.6 tu maksudnya 1600 cc lah. So dia ada dia cikgu highlight tu. Dan polisi dia nak pakai yang polisi dia nak pakai polisi komprehensif dan duduk dekat Semenanjung. Okay. So dia punya harga tu ni RM305.50. Okay, so macam nak kira, sebab dia ada NCD semua kan, kita kena kira lah. Okay, so 1000 yang pertama tadi berapa? 305.55. So polisi komprehensif RM1,000 yang pertama adalah RM305.5%, kan? Okay, next kita nak kira berapa lagi kita kena tambah. Kita ambil tadi rumus ni. Okay, so macam mana nak cari rumus ni? Kita ambil 60,000 tadi. Jumlah ingin diinsurансkan tu kita tolak dengan 1000 yang pertama tadi, yang kita dah kira kat atas kan. And then kita bahagi dengan 1000. So kita akan dapat 59 lagi belum kira. So ambil RM26 darab dengan 59. So akan dapat 15 RM 1534. Okey. So bila nak cari kira premium asas, awak kena ambil yang 305 ni, awak kena tambah dengan 1534 ni. So akan dapat ni tambah akan dapat RM 1839.50. Berarti dia dapat NCD kan. NCD 25%. So 25% kita darab dengan 1839.50%, dapat 4 RM 459.88. So kita dapat diskaun banyak ni lah. So kita ambil yang tadi tu RM 1839.50 tolak dengan diskaun kita NCD tu. So kita akan dapat 1 RM 1379.62 sen. Okey, tadi kita dah kira premium kasar untuk polisi komprehensif. Okay, sekarang ni cikgu nak kira polisi pihak ketiga, kebakaran dan kematian. Okey, first kali awak ambil 0.75. Kenapa 0.75 ni kadar premium kita kena pakai 0.75. Awak darab dengan premium asas. Premium asas tadi adalah 1839.50. Okey, so kita ambil 1839.5. Okey, awak darab dengan 0.75. So dapat 1379.625. Cikgu bunda berdua tempat perpuluhan lah sebab dia harga. So dapat 1379.63. So kemudian awak ambil NCD. NCD kita adalah 25%. So 25% daripada premium asas kita tadi, yang
premium yang kita kira tadi, iaitu 1379.63. Okey, kira ni awak akan dapat 344.91. So nak kira premium kasar kita, okey, awak ambil premium asas 1379.63, awak tolak dengan 344.91. So kita dapatlah RM 1034.72. Kenapa dia premium kasar? Mungkin bila awak bayar insurans tu, awak kena tolak sikit dengan charge perkhidmatan ke, charge apa-apa yang kecil tu awak kena tolak sikit lah. Sebab tu dia panggil premium kasar. Okey, C, polisi pihak ketiga pula. Okey, kalau dia ambil yang polisi pihak ketiga, dia kena kira macam mana? Okey, so premium asas dia, kita kena tengok jadual kita lah tadi. Jadual dia tadi. Okey, premium asas dia polisi pihak ketiga ni 135 kan. Okey, so kita tulis premium asas adalah RM135. Lepas tu NCD 25% daripada 135, awak dapat RM33.75. So premium kasar adalah awak ambil RM135 asas tolak dengan NCD RM33.75 tadi. So premium kasar ni akan dapat RM101.25. Sama juga sebab apa dia premium kasar, sebab mungkin nanti masa nak bayar dia akan charge perkhidmatan ke apa ke yang kecil tu. So ada 3 cara untuk kira ni. Awak boleh refer muka surat 84 juga untuk faham lebih lanjut lah. Okey, kita tengok soalan 3.1b ni. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian faedah bagi insurans kemalangan diri yang ditawarkan syarikat RST. So dia bagilah faedah, 3 faedah ni. Jenis faedah dia, jumlah perlindungan dan pemilihan tahunan mengikut pekerjaan kat sini. Okey, sekarang ni pada pendapat anda, apakah yang menyebabkan bayaran premium bagi pekerjaan kelas ketiga lebih tinggi berbanding kelas 1 dan 2? Kelas 3 dia 1,665. Kelas 1 364.75. Boleh cakap pekerjaan kelas 3 ni apa? Yang melibatkan tugas manual dan penggunaan peralatan mesin jentera. So kita boleh jawab bahawa bayaran premium bagi pekerjaan kelas ketiga lebih tinggi berbanding dengan kelas 1 dan kelas 2 kerana risiko mengalami kemalangan dalam pekerjaan kelas ketiga adalah lebih tinggi. Kelas ketiga kan dia pakai mesin kan, risiko lebih tinggi, sebab itulah premium tahunan dia lebih tinggi. Okey, seterusnya jadual di bawah menunjukkan kadar premium tahunan per 1,000 nilai muka insurans yang baru boleh ditawarkan oleh syarikat insurans. So ingat lagi tak tadi rumus dia macam mana? Nilai muka per dengan RMX darab dengan kadar premium. Okey, dengan nilai muka sebanyak 120,000, hitung premium tahunan bagi seorang lelaki berumur 29 tahun yang merokok dan tidak merokok. Okey, macam mana nak kira? A, yang merokok So kita ambil nilai muka dia kata kat situ 120,000, kita bahagi dengan
per 1000 ni, bagi per 1000, kita darat dengan 2.12. Sebab dia bukan 2.12. Yang merokok, cikgu buat nak merokok dulu kan 2.75. So ni kira 12,000 darat 2.75 bahagi 1000. So akan dapat RM330. Yang tu yang merokok. Kita kena cari pula tidak merokok. Masih lagi di soalan A. So 120,000 bahagi 1000. So kalau bukan pokok, dia darat dengan 2.12. So dapat apa? 254 40 sen. So jangan lupa awak kena tambah kosong kat belakang juga. Okay, nilai B. Hitung premium tahunan bagi seorang perempuan berumur 30 tahun. Sekarang ni umur dia nak yang umur 30 tahun. Merokok dan tidak merokok. Merokok dan tidak merokok. Okay. So sekarang ni kita ambil nilai muka dia sama je macam tadi, 120,000. Bahagi dengan per 1000 cikgu bulat tu. Darat dengan ni yang merokok dulu Okey, dia merokok adalah 1.46. So awak kira tu 1.46. So dapat 175 RM, 175.20. So kalau tidak merokok, ambil 120,000 bahagi 1000. Tidak merokok dia adalah 1.23. Okay, kira lah. 147 RM, 147.60. So kita dah jawab dua-dua soalan ni lah. Pakai rumus sahaja rumus ni. RMX ni dia per 1000. Soalnya kita pakai per 1000.